Seterusnya 119. Nafyut tafdil la yastalzimu nafyal musawah. Semua ni berkait dengan nafi semua ni. Nafi tafdil, menafikan isim tafdil. Tafdil maksudnya isim tafdil. Tidak semestinya berarti menafikan persamaan. Yang dinafikan hanya lebih. Lebih. Sama boleh jadi ada. Sama. Baik, baca situ Fatih, keterangan itu. Keterangan. Dengan menafikan sifat lebih yang diberikan oleh sesuatu isim tafdil, tidak semestinya bererti menafikan persamaan sesuatu yang lain dengannya pada sifat yang dimilikinya. Apa yang dinafikan hanyalah kelebihan sahaja, bukan kesamaan. Lihat beberapa contohnya dalam Al-Quran di bawah ini. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Bermaksud, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan, yakni saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 140. Orang yang menyembunyikan keterangan, yakni kesaksian, telah dikatakan sebagai orang yang paling zalim. Itu bererti tidak ada orang yang lebih zalim daripadanya. Tetapi ia tidaklah bererti tidak ada orang lain sezalimnya. Mungkin ada juga orang lain yang sama zalim dengannya. Yang dinafikan hanya yang lebih zalim daripadanya. Jadi di sini cuba kita tengok, azlamu itu maksudnya isim tafdil itu paling zalim ataupun yang lebih zalim. Itu maksudnya. Jadi di sini nafi itu mana ada nafinya. Sebab itu kita pernah faham. Ini man ni istifham. Istifham apa? Istifham ingkari. Istifham ingkari. Nampak macam tanya, tapi tanya tu mengandung arti tidak. Tidak. Cuba tengok, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan yang telah diberikan Allah kepadanya? Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang itu? Jawabnya tak ada. Itulah orang yang paling zalim. Itu orang panggil istifham ingkari. Tanya bukan nak mengatakan ya ada, nak menafikan. Misalnya kita kata, kalau pelajar lah, kita kata pelajar. Kadang-kadang pelajar semua maklum, dia paling cerdik sekali, paling pandai sekali. Jadi kita pun kata, adakah orang yang lebih pandai daripada dia? Semua tahu dah. Tak ada yang lebih pandai daripada dia, dia pandai sekali. Jadi bila kita tanya, adakah orang yang lebih pandai daripada dia? Maksudnya tidak ada. Jadi pertanyaan itu apa? Pertanyaan istifham ingkari. Tanya untuk dibantah, ditolak, dinafi. Baik, saya nak tunjuk supaya lebih jelas. Ini Al-Baqarah 140. Kita ambil Quran. Sekarang ini mudah semua. Mudah semua. Boleh ambil. Siapakah yang lebih zalim? Di sini sama. Setengah-setengah terjemahan. Sini tak ada. Semua sama. Setengah-setengah terjemahan dia ambil mafhum dia. Bila ambil mafhum, begini maksud dia. Bila ambil mafhum, begini jadi. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyi kesaksian yang ada di sisi daripada Allah. Jadi tidak ada. Itu dia ambil mafhum. Boleh. Itu pun tak salah. Sebab ini istifham ingkari. Kalau kita terjemah begini, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan, jadi saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Siapa? Tak ada sesiapa. Itu maksud. Jadi setengah-setengah orang, inilah penterjemah lah. Bahasa mana-mana pun sama. Bahasa Melayu pun ada juga yang terjemah. Tidak ada orang yang lebih zalim. Dia ambil mafhum tu. Tak ada dah tanya. Seperti dalam Quran ada. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan? Adakah balasan baik
Selain daripada kebaikan, balasan yang baik hanya kebaikan juga. Mana tidak ada balasan baik, melainkan balasan yang baik juga. Itulah yang selayak. Tapi dalam bentuk pertanyaan, adakah balasan yang baik selain daripada balasan yang baik? Tidak ada lah. Yang ada yang itu. Begitu. Istifham ingkar. Gitu ya. Jadi bila nafikan tafdil ini lebih zalim. Siapakah yang lebih zalim? Mana tidak ada orang yang lebih zalim. Yang dinafikan lebih zalim. Tidak semestinya bila dinafikan yang lebih zalim itu bermakna menafikan sama zalim. Mungkin ada orang lain yang sama zalim. Yang dinafikan ialah lebih zalim. Tak ada yang lebih zalim daripada orang macam Sani. Tapi mungkin kesalahan ayah sama dengan kesalahan tu ada sama zalim. Sama ada dalam kes yang sama, kes menyembunyikan kesaksian bukti sama. Jadi sama lah dengan dia. Ataupun kes lain yang di sisi Allah dosanya itu sama dengan dosa tadi. Sama, tapi nak kata lebih tak ada. Cuma dalam Quran ni bukan setempat ni, bukan satu kes saja dikatakan tak ada orang yang lebih zalim ni. Banyak kan. Apa maksud? Kadang-kadang nak faham Quran ni pun susah juga. Tempat-tempat lah. Tempat tu mudah sangat. Tempat-tempat susah. Baik. Ia tidak menafikan sama zalim atau sezalim dengan dia. Yang dinafikan ialah lebih zalim. Lebih zalim tak ada. Sama zalim adalah jika orang lain pun melakukan perbuatan yang sama lah. Sama zalim lah dengan dia. Nisbah kepada orang lain tak ada lebih zalim daripada orang macam ni. Nisbah kepada orang lain tak ada. Tapi kalau kesalahan yang sama, perbuatan yang sama itu dilakukan oleh 100 orang, sama lah zalim. 100 orang tadi. Sebab ia telah melakukan perkara yang lebih zalim, nak banding dengan yang lain-lain, tak ada lebih zalim. Kalau kesalahan. Tapi kalau kesalahan sama mungkin sama. Atau kesalahan lain juga. Di sisi Allah sama. Boleh. Tapi kesalahan lain lebih daripada itu, tak boleh. Tak akan berlaku. Baik, kita akan tengok. Bila baca semua, nanti tengok huraian, baru faham. Baca lagi. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Bermaksud, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalangi orang lain dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk bersembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk merobohkannya. Mereka tidak sepatutnya memasuki masjid-masjid itu melainkan dengan rasa takut kepada Allah. Mereka dengan perbuatan itu akan mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat siksa yang amat besar. Surah Al-Baqarah ayat 114. Jadi di sini dikatakan tidak. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalangi orang daripada menggunakan masjid untuk menyebut Allah, untuk beribadat? Siapakah lebih zalim? Tidak ada. Inilah orang yang paling zalim. Tadi paling dah. Tidak ada dah yang lebih zalim daripada tadi. Ini ada pula ni. Jadi yang mana satu yang sebenarnya yang paling zalim tu? Atau yang lebih zalim? Ini pun lebih zalim. Tadi pun lebih zalim. Adakah sama dengan kezaliman yang pertama tadi? Atau tidak sama? Itu kemuskilan juga. Tak apa. Kita baca lagi. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Bermaksud, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka perkara-perkara dusta terhadap Allah. Orang-orang yang demikian sifatnya akan dibawa menghadap Tuhan mereka,
Dan pada hari itu akan berkatalah saksi-saksi dari malaikat-malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota tubuh mereka sendiri. Inilah orang-orang yang berbuat dusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Surah Hud ayat 18. Jadi di sini kita ambil terjemah mafhum. Tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka perkara-perkara dusta terhadap Allah. Biasanya sama dengan yang di atas tadi juga. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta atas nama Allah? Siapakah? Man itu. Sebab dia istifham. Tapi kalau mafhum dia tak sama juga tadi. Tidak ada yang lebih zalim. Inilah orang yang paling zalim. Orang lain tak ada yang lebih zalim. Di beberapa perkara tadi, sekurang-kurangnya yang kita buka sini 3 dah. Tak ada yang lebih. Jadi di antara 3 ni mana yang lebihnya? Itu persoalan. Tak ada yang lebih. Sama ada. Itu dia maksud. Tak ada yang lebih. Sama ada. Ni kemuncaklah ke paling. Sama boleh jadi ada. Mana bukti? Ni Tuhan kata pula tidak ada orang yang lebih zalim. Lebih zalim tu tidak ada. Sama tu ada. Bacalah. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Bermaksud, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu, kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat, yakni yang menyebabkan mereka pekak. Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk selama-lamanya. Surah Al-Kahfi ayat 57. Ketika-ketika firman Allah di atas hanya menafikan adanya orang yang lebih zalim daripadanya, tetapi ia tidak semestinya menafikan orang yang sama zalim dengannya. Di sini mungkin timbul kemusykilan dalam fikiran seseorang bahawa apa ertinya Allah mengatakan tidak ada orang yang lebih zalim daripada sekian-sekian orang, yakni orang yang menyembunyikan keterangan dan kesaksian sebagai contohnya. Kemudian dia mengatakan pula tidak ada orang yang lebih zalim daripada sekian-sekian orang yang mereka-reka perkara-perkara dusta terhadap Allah misalnya, dan seterusnya. Jadi siapa sebenarnya yang paling zalim atau lebih zalim antara mereka? Kalau semua mereka dikatakan paling zalim atau dinafikan orang yang lebih zalim daripadanya. Jawapan kepada kemusykilan ini ialah, pertama, inilah yang dimaksudkan oleh kaedah ke-119 di atas, iaitu menafikan sifat lebih yang diberikan oleh sesuatu isim tafdhil tidak semestinya bererti menafikan persamaan sesuatu yang lain dengannya pada sifat yang dimilikinya. Kesimpulannya ialah orang-orang yang disebut Allah pada ketiga-tiga ayat dikemukakan sebagai contoh itu sama dalam sifat zalimnya. Semuanya paling zalim. Kedua, apa yang dinafikan oleh Allah dengan katanya tidak ada orang yang lebih zalim di dalam ayat-ayat di atas bukanlah semata-mata menafikan paling zalim atau lebih zalim sahaja secara mutlak. Malah ia dikaitkan dengan bab-bab tertentu. Sebagai contohnya dalam bab menyembunyikan kesakitan, maka tidak ada orang yang lebih zalim daripada Gaduh sangat seperti itu. Baca semula sebagai contohnya. Sebagai contohnya dalam bab menyembunyikan kesaksian, maka tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan, yakni saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya. Dalam bab menyekat dan menghalangi orang lain daripada melakukan sesuatu, maka tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalangi orang daripada menggunakan masjid-masjid Allah untuk bersembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya. Dalam bab mereka perkara-perkara dusta, maka tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka perkara-perkara dusta terhadap Allah. Dan dalam bab berpaling daripada nasihat yang diberikan pula, maka tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Peringatan.
Perlu sekali diingatkan bahawa ada ketikanya penafian tafdil bukan sekadar penafian sifat yang lebih pada sesuatu, malah ia juga menafikan kesamaan yang lain padanya. Lihat sebagai contohnya dua ayat firman Allah di bawah ini. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Bermaksud, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada, yakni mengesahkan dan mematuhi Allah, serta ia sendiri mengamalkan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Surah Fussilat ayat 33. Ayat ini menafikan adanya orang yang lebih baik daripada orang yang tersebut di dalamnya. Bukan sekadar itu sahaja, ia sudah menafikan ada orang yang sama baik dengannya. Orang tersebut di dalamnya ikhlas memangnya yang paling baik. Jadi tidak mengikut kaedah ni lah, bukan semua tempat mengikut kaedah ni. Kalau menafikan isim tafdil, tidak semestinya menafikan kesamaan. Ada kalanya sama pun tidak. Contohnya ni, apatah lagi nak kata lebih sama dengan itu pun tidak. Baca lagi. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Bermaksud, sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah, padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih elok daripada Allah. Surah Al-Maidah ayat 50. Ayat ini selain menafikan adanya orang lain yang lebih baik dari Allah dalam membuat hukum, menafikan juga ada orang lain yang hukumnya menyamai hukum Allah atau sama baik hukumnya dengan hukum Allah. Inilah maksud tidak semestinya bererti menafikan persamaan yang tersebut dalam kaedah ke-119 ini, 119 di atas. Kerana ada kalanya menafikan isim tafdil juga bererti menafikan persamaan. Jadi termasuk dalam kaedah ni. Begitulah. Ada kalanya disebut tak ada orang yang paling zalim. Dalam bab ni berkaitan ni, tak ada. Dalam bab menyembunyikan kesaksian, tak ada yang lebih besar kesalahannya daripada orang yang menyembunyikan kesaksian daripada Allah. Allah kata ini kitab suci, dia sembunyikan, dia kata tidak. Itu kesaksian tu. Allah cerita kepada dia, ini Rasul terakhir, dia tahu ini Rasul terakhir. Tapi dia tak cerita, dia tidak mahu jadi saksi. Muhammad ini Nabi terakhir, Rasul terakhir. Dia tak mahu jadi saksi, dia sembunyikan itu. Dalam bab menyembunyikan saksi ini, tak ada yang lebih daripada. Dalam bab mengadakan dusta atas nama Allah, tak ada yang lebih daripada itu. Mengadakan dusta banyak lagi. Sembunyikan kesaksian banyak, banyak. Saksi ini, dalam masalah ni. Tapi kalau dalam bab tu, menyembunyikan kesaksian, tak boleh lawan. Itu yang paling. Itu maksudnya. Jadi kita kena faham lah. Kena faham begitu. Yang kedua tu lebih jelas lah. Jawapan yang kedua tu lebih jelas. Tapi kaedah ni tidak semestinya menafikan isim tafdil, tidak semestinya berarti menafikan persamaan. Ada kalanya menafikan juga persamaan. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Tak ada yang lebih baik. Sama baik adakah? Tak ada juga. Jadi tidak semestinya menafikan persamaan. Tapi ada kalanya boleh jadi sama. Yang dinafikan sama dengan tu, lebih baik, lebih tu, lebih zalim tu. Tapi kalau sama zalim, jadi kena tengok tempat ni gini, tempat ni. Sebab apa? Misalnya tak sama dari segi hukum tu. Sebab itu tauhid hakimiyah. Tak ada yang sama dengan Allah. Misalnya kita kata kuasa, sama dengan kuasa Allah. Ada? Tak ada. Walaupun sebut juga kuasa. Kalau kita tak terima Allah sahaja yang ada kuasa macam tu, tak ada tauhid apa? Tauhid qudrat tak ada apa dah. Sama juga kalau kita kata ada hukum lain lebih baik, lagilah sama baik, syiriklah tu. Syirik dalam hakimiyah, tidak tauhid dalam hakimiyah. Dalam mengatakan hukum yang terbaik hanya daripada Allah. Tak adalah tauhid itu hakimiyah. Jadi syiriklah.
dalam hukum tu, dalam bab hukum. Dia akan jadi gitu. Dia akan jadi gitu. Lepas tu kalau kita kata waman waman ahsanu mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang berdakwah di jalan Allah? Wa qala innani minal muslimin. Tak ada orang yang lebih baik. Sama pun tak ada. Sebab itulah ucapan manusia yang terbaik. Menyeru Allah, manusia kepada Allah. Dan muslim, jadi muslim. Orang lain banyak lagi baik, buat gitu, buat gini lah. Tapi adakah sama baik? Tak sama. Itu paling baik. Paling cantik. Dan dari segi kerja manusia. Itu dakwah. Itu paling baik. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini ya. Wallah.